اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حاجة والآخرة إلا قضيتها ويسر يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم اشف مرضانا يا كريم اللهم اشف مرضانا وارضاها يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضاها يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضاها يا كريم ومرضى المسلمين والمسلمات يا أكرم الأكرمين اللهم جملنا بالعافية وحققنا باستقامة وأعذنا من موجبات الندامة وخصوصا إلى هذه النية إلى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا من حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia masih lagi kita berada pada bulan haram. Kita berada dalam Zulhijjah di pertengahan bulan haram. Bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Kita berada di tengah-tengah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk jalan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, jalan kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala mengalu-alukan kita. Dalam hadis kudusi yang menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membuka rahmatnya pada waktu malam, maka hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan limpahan pada setiap malam. Fata'aradu, kata Nabi sallam, maka mintalah, terimalah ataupun tadahlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam itu adanya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu siang itu adanya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fata'arradu, sambutlah rahmat Allah taala pada waktu siang. Pada waktu malam itu adanya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fata'arradu, maka sambutlah limpahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin menyambut limpahan Allah Subhanahu wa taala? Kita menyambut limpahan Allah Subhanahu wa taala dengan taat. Bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah taat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Taat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketaatan batin kita selepas ketaatan zahir kita. Ketaatan zahir kita salat. Ketaatan zahir kita adalah puasa. Selepas ketaatan zahir kita, maka tidak ada ketaatan yang lebih tinggi nilai dia kecuali ketaatan batin. Bagaimana taat batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu kita menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah amalan yang paling mulia selepas kita melakukan ketaatan yang zahir, yakni kita salat fardu zahir kita. Kemudian kita hubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita hubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita menadah limpahan Allah Subhanahu wa taala. Limpahan Allah Subhanahu wa taala itu tercurah dengan banyak, tetapi kita tidak sambut. Hadis Nabi menceritakan bahawa setiap malam itu ada limpahan nafahat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala limpahkan nafahat, limpahan fuyudat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata sambutlah nafahat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang tidak mendapat nafahat Allah Subhanahu wa taala? Iaitu hati mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti cawan yang terbalik.
Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak melimpahkan? Allah Taala melimpahkan rahmat sebanyak-banyaknya. Tapi cawan kita terbalik, maka limpahan itu tidak bertakung pada diri kita. Ataupun tadahan kita itu, cawan kita itu tidak menadah. Cawan kita itu agak lepeh, maka kita hanya mendapat sedikit saja limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila hati kita dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak limpahan Allah Subhanahu masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita, bermaksud Allah Taala melimpahkan pandangannya kepada kita. Allah Taala melimpahkan pandangannya kepada kita. Maka pandangan Allah yang melimpah kepada kita, kita tidak akan dapat apabila kita memandang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala melimpahkan limpahan sebanyak-banyaknya, tetapi hati kita terpaut kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita melihat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan curahan air yang banyak, air hujan itu turun banyak, lobek bukan main dah. Tapi kita tadah guna piring. Piring kecil je. Hujan lobek, bukan tak ada hujan. Macam mana kau dapat air sikit sedangkan hujan bercurah-curah? Dia tadah dengan piring lepeh. Dapatlah. Alhamdulillah, ada orang boleh tadah dengan mangkuk yang terbalik. Langsung tak dapat apa. Jadi begitulah diumpamakan. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak mencurah pada setiap malam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mencurahkan setiap malam curahan rahmat, curahan nafahat, curahan ma'rifat. Tetapi kita tidak menyambut dengan sambutan yang baik. Siapakah mereka yang menyambut limpahan Allah Subhanahu wa taala? Apabila sempurna pandangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar mengingat, tetapi hati kita merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai zaqa ta'mul iman, ataupun disebut sebagai zauqul iman. Zauq ada rasa, merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Zauq bukan sekadar tahu kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ke mana? Bila hati kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ke mana ada kesan kita. Apabila kita menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, ada kesan dalam hati kita. Innamal mu'minuna iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, maka gemetar hatinya. Maka gemetar hati itu tanda ada hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang marah kita berzikir adalah syaitan. Yang marah kita berzikir adalah nafsu kita. Cukuplah tu begitu. Kenapa beria-ria bana nak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Itu nafsu punya suara. Sedangkan ulama mengatakan berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah sehingga orang menyangka kamu itu majnun. Berzikirlah banyak-banyak kepada Allah sehingga orang yang tidak berzikir dipandang kita orang gila. Kenapa? Biarlah kita kata. Yang kita asyik ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berselera ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita merasa seronok ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahli lalai dia memandang orang ini gila. Sedangkan orang ini waras, pemikirannya waras. Tetapi kerana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersanyatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang mukmin itu cintanya bukan biasa-biasa. Masya-Allah. Kalau cinta kita biasa-biasa sahaja kepada Allah, sedangkan banyak lagi cinta kita yang luar biasa. Contoh kepada harta. Dalam soda tak soda,
Sebenarnya cinta kita kepada harta ini hubban jammah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa hubbul mala hubban jammah. Wa hubbul mala hubban jammah. Ini orang tak gila. Terlampau sayang kepada harta, kita tak tambah gila pun. Apabila hilang hati harta, langsung pengsan. Harta kita hilang, pengsan kita, panin kita 2 bulan. Bila harta kita hilang, sedih kita bila harta kita hilang. Menggambarkan begitu kuat pautan hati kita kepada harta. Kita kata biasalah tu. Kenapa orang tu sedih sebulan? Waktu hilang, biasalah tu, kata waktu hilang. Jadi orang yang gila harta, kita kata biasalah tu. Tapi bila orang gila kepada Allah Ta'ala, ini gila ni, kita kata. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, orang mukmin itu cintanya kepada Allah bukan biasa-biasa. Kalau cinta kita biasa-biasa saja kepada Allah, maka kita bukan orang mukmin yang sebenar. Tak tahulah mukmin yang macam mana. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Quran, apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Macam mana kita nak terjemahkan ataupun macam mana kita nak gambarkan orang yang asyaddu hubban lillah? Itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walladzina amanu, orang yang beriman itu sifatnya asyaddu hubban. Asyaddu apa? Asyaddu bersangatan. Hubban cinta. Asyaddu hubban lillah. Macam mana kita nak gambarkan asyad bersangatan cinta? Kalau sekali kita berzikir macam tu, berzikir-zikir lolap, zikir lolap. Ini bukan asyaddu hubban. Orang yang bersangatan cinta ni tak tidur malam, tamanung. Kenapa? Teringat kekasih. Melampau bana apa ni? Itu tanda asyaddu. Asyaddu hubban lillah, bersangatan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermaksud terlampau seronok kita menyebut nama Allah Subhanahu. Itulah nama asyaddu, bersangatan. Kalau biasa-biasa saja bukan asyaddu. Asyaddu bermaksud bersangatan. Jadi kalau tak ada kita perasaan bersangatan, kita buat-buat je lah. Buat-buat bersangatan. Macam beria-beria bona kita nak guna tak. Maknanya hati kita tidak sampai. Maka kita tasyabuh, nama tasyabuh. Kita tasyabuh, kita menyerupai orang yang seolah bersangatan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita rasa bersangatan cinta kepada Allah Ta'ala. Itu sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran secara umum, kita kata. Bermaksud gagal kita akhirat nanti. Sekiranya cinta kita kepada Allah Ta'ala itu biasa-biasa saja, tak bersangatan. Bersangatan cinta kita kepada anak, bersangatan cinta kita kepada cucu. Tak boleh nak balik, tak balik gamam dan cucu dan lama tak tengok. Contoh, tak nak berbahasa kurang. Tak boleh, aku nak balik juga. Nak balik juga. Sama bersangatan cinta kepada anak cucu kita. Ya silalah. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kata, kita tak ada pilihan. Tarbiyah diri kita ini. Dengan zikrullah, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka hati kita, diletakkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya bersangatan cinta dah simpan dalam hati kita itu. Bersangatan cinta kita kepada Allah simpan. Tak payah kita cinta kepada orang. Di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Disembunyikan perasaan kita kepada Allah, itu lebih baik daripada kita jaja pada orang. Kita simpan sahaja. Bahkan ketika berada di khaliat ramai, kita simpan cinta kita kepada Allah Subhanahu. Macam orang dia menyimpan cinta kepada seseorang, dia tak tunjuk depan orang, biasa je belakang orang hati dicium. Contoh lah kan, ada orang mana nak tunjuk pun tapi bila tak ada orang, berdua-duaan baru ada begitu dicium. Begitu juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sebahagian hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyimpan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak ditunjukkan. Tetapi ketika keseorangan,
kita diluahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sebab itu orang yang sebegini, orang yang sebegitu jujur ikhlas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disimpan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan luahkan cinta itu ketika dia berseorangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta yang paling ikhlas. Ketika ramai, dia luahkan juga cinta dia. Tapi ada cinta dia yang lebih kuat, diluahkan ketika mana dia berdua-duaan, ketika mana dia berkhulwat. Macam kita dengan kekasih lah, hadapan orang biasa bila tak ada orang, dia betul. Maknanya begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang paling mulia di hari akhirat nanti, yaitu Allah taala naungkan orang ini sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluhu. 7 golongan di hari akhirat nanti Tuhan naungi mereka, di mana di padang mahsyar tidak ada naungan, tidak ada bayang-bayangan kepanasan matahari. Yawma la zilla illa zilluhu. Tidak ada naungan kecuali bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah seorang itu? Yaitu rajulun. Kata ulama, bila hadis sebut rajulun lelaki, termasuk juga perempuan. Rajulun termasuk imra'atun, lelaki. Kalau dalam hadis sebut lelaki, begitu juga dalam Al-Quran bila sebut lelaki, maka termasuk juga perempuan. Dalam Al-Quran ada ayat rijalun la tulihihim tijaratun wala bai'un min dzikrillah. Di sana ada rijal, lelaki. Lelaki saja ke yang suka berzikir? Di sana ada lelaki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun, di sana ada lelaki yang tidak melalaikan mereka perniagaan mereka. Lelaki saja ke yang banyak berzikir? Perempuan juga. Jadi ulama kata kalau Al-Quran sebut rijal, lelaki, itu masuk perempuan juga. Begitu juga hadis 7 golongan manusia yang dinaungi, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluhu. Salah satunya rajulun. Jadi hadis sebut rajulun termasuk juga perempuan. Zakarallaha khaliyan, seorang lelaki atau perempuan. Zakarallaha khaliyan, dia menyebut Allah khaliyan, bersendirian. Tak ada orang nampak, tak ada orang tengok, dia bersendirian menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya diberikan kepada hati orang itu hati yang jujur, sekiranya diberikan kepada orang itu hati yang bersangkatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa cintanya kepada Allah disembunyikan, disimpan, ditunjuk pada orang sikit-sikit sahaja, yang seluruhnya disimpan. Ketika mana diluahkan, ketika mana bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakarallah khalian fafadat ainah, dia menyebut nama Allah ketika bersunyian. Di antara tanda ikhlas jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, maka mengalir air mata dia. Ketika itu luahan cintanya kepada Allah dikeluarkan. Sebab ketika itu dia hanya berdua di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Fafadat ainah, maka mengalir air matanya. Air mata itu air mata apa? Air mata cinta, air mata perasaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainah, maka mengalir air mata dia. Maka orang ini orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, jujur cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersendirian, luahan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang yang nifaq, orang yang munafik. Di hadapan orang nampak beria-ria kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di belakang orang malih kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kita ni nifaq, munafik, pura-pura nampak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam orang pura-pura dengan rumah beria, mesra, nampak elok, belakang orang melewati dah. Tadi beria mana depan orang tunjuk sikit, dah belakang dah rasa dah, dia jauh sikit dah.
Makna kata pura-pura. Sepatutnya terbalik. Sepatutnya bila jujur cinta kita, bila tak ada orang, barulah kita meluahkan rasa cinta kita. Sepatutnya sebegitu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita asyaddu hubban lillah, bersangatan cinta kita kepada Allah. Macam mana tandanya kita ni jujur dan bersangatan cinta kita kepada Allah? Ketika tak ada orang, lagi kuat kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah, kita kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada golongan sebegitu. Bermaksud ketika tak ada orang, lagi kita bahagia. Macam orang tengah berdua-duaan, tak ada orang kacau, lagi dia seronok. Dapat ni berdua-duaan. Bila ada orang, Allah datang pula mak. Kita nak tengah bercakap ramah. Datang pula adik tak apa, layan je lah. Lah mati bila kau nak balik, bila kau nak balik. Bila dah balik orang, Masya Allah, tinggal kita berdua je ni. Tak apalah. Masya Allah, ini ya. Masa yang kita bahagia. Tak ada orang datang, biar orang tak datang. Sebab dia memadu cinta. Sebab dia bersama dengan orang yang dicintai. Sepatutnya begitu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut dalam kitab, Masya Allah, orang yang hatinya jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berasa seronok ketika kesunyian. Itulah kebahagiaan mereka. Dan ketika bersama dengan orang ramai, ketika itu mereka sabar. Bersama dengan orang ramai, sabar, layan. Terpaksa bersama dengan orang. Dah balik orang, Allah bahagianya. Inilah masa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak balik, bila tak ada orang kita pening. Allah, bila orang nak balik ni sunyi. Bila ada orang ramai baru kita seronok. Bila tak ada orang, pening gitu. Entah apa kita nak buat. Menggambarkan betapa kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman makna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman makna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berikan kita kekuatan, diberikan kefahaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.